أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dikasihi Tuan Pengurusi Majlis, yang dihormati Tuan Imam dan juga ahli tangkuasa masjid, dan semua kaki tangan PMBK, SOK dan seterusnya, saudara dan saudari yang dihormati sekalian. Pertama sekali, marilah kita mengucap syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesyukuran yang tidak terhingga banyaknya di atas segala limpah nikmatnya dan rahmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat Islam yang kita miliki ini, dan juga nikmat di mana Allah mempertemukan kita dengan 2 Ramadan. Pada tahun lepas kita bertemu dengan bulan Ramadan, dan tahun ini kita bertemu sekali lagi. Dan Nabi SAW dalam satu amanatnya, Nabi kata, wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma. Ramadan bertemu Ramadan itu akan menjadi penghapus dosa. Penghapus dosa, mukaffirat, penghapus dosa yang berlaku di antara kedua bulan Ramadan. InsyaAllah kita dengan berjayanya, dengan anugerah Allah Ta'ala bertemu dengan 2 bulan Ramadan ini akan menghapuskan ataupun buang kes. Kalau ada kes-kes di antara 2 Ramadan ini, tidak akan dibawa ke mahkamah lah. Dibuang kes begitu saja, diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan bertadarus berdasar kepada teks tadarus yang diedarkan, dan ayat yang kita akan tadarus pada hari ini ialah ayat yang ke-8 daripada surah Al-Mumtahanah, ayat yang ke-8. Cuma sebelum tu, istilah tadarus ni memang satu istilah yang sudah popular, sudah masyhur. Tapi saya ada tengok masyarakat Melayu kita ni masih terikat dengan bulan Ramadan. Kalau sebut tadarus, jadi nampak tadarus tu bulan Ramadan. Lepas Ramadan habis tadarusnya. Padahal tadarus ni maknanya sama-sama belajar dan sama-sama meningkatkan lagi kefahaman kita terhadap Al-Quran itu sendiri dari semasa ke semasa sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Mana kita kena belajar Quran ni sepanjang hayat, bukan hanya bulan Ramadan sahaja. Cuma di bulan Ramadan ni ditumpukan kerana pada bulan inilah Al-Quran diturunkan. Jadi sempena dengan turunnya Al-Quran, maka diberi tumpuan pada bulan Ramadan. Tapi tadarus itu sendiri mestilah dilaksanakan sepanjang hayat. Kenapa? Sebab Quran ini nombor satu sekali ialah dia adalah perlembagaan universal. Perlembagaan universal, dan semua pengguna alam ini dan pengguna kemudahan yang disediakan oleh Allah di alam ini mesti tahu perlembagaannya. Mesti tahu perlembagaan universal ini. Orang-orang yang tak tahu perlembagaan universal ini, maupun orang yang ketinggalan zaman sebenarnya, sudah duduk di alam ini berpuluh-puluh tahun, dan hampir 100 tahun atau sebagainya, tak tahu pun apakah undang-undang yang mesti dipatuhi, atau perlembagaan yang mesti dipatuhi oleh peribadi, masyarakat, negara dan semua sekali,
Iaitulah perlembagaan yang tertinggi sekali. Iaitulah perlembagaan universal. Di mana perlembagaan Malaysia pun kena tunduk pada perlembagaan universal ini. Dan sebab Malaysia ini duduk di bawah pemerintahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang seterusnya, Quran juga merupakan sukatan hidup kita, silibus kepada kehidupan kita ini. Jadi kita sebagai hamba Allah kena tahu sukatan kita lah, silibus kita sebagaimana seorang pelajar, dia kena tahu sukatan pengajian dia gapo nama, supaya dia lulus dalam ujian nanti. Kalau sekiranya dia belajar tapi tak tahu silibusnya gapo, tak boleh jadi juga. Tak boleh jadi. Jadi kerana itu kita kena senantiasa belajar dan kena senantiasa bertadarus dari semasa ke semasa. Dan bertadarus ni kena berguru. Dia kena ada mudarris. Kalau buat bertadarus sama-sama tak pandai, boleh lah orang panggil pada dok langsung. Tapi kalau bertadarus, saya pun tak pandai, awak pun tak pandai. Jadi sampai bila pun tak pandai Quran ni. Asal makna dars tu makna belajar. Bertadarus makna sama-sama belajar. Sama-sama meningkatkan lagi kualiti kefahaman dan pengajian Quran itu sendiri. Jadi kita dah tengok tadarus dalam masyarakat kita ni, hak tak bertadarus langsung tu sama telah lah. Hak bertadarus pun duk bertadarus dengan sama-sama tak pandai. Jadi walaupun berpuluh-puluh tahun bertadarus, sampai kali ni pun tak pandai masa tu. Hatta Fatihah pun tak betul. Tak boleh jadi. Sebab konsep tadarus tu perlu diperbetulkan, bukan sekadar main-main gitu ya. Dan satu lagi ialah Quran ni adalah surat kiriman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Surat kiriman. Kalau lain juga dia panggil macam perkeliling lah. Perkeliling rasmi daripada kerajaan Allah Ta'ala yang kita kena ambil tindakan. Kalau sebagai pegawai kerajaan, dia kena ambil tindakan terhadap perkeliling yang diadar. Jadi kita sebagai hamba Allah mesti bertanggungjawab terhadap perkeliling kerajaan Allah Ta'ala ini, ia bernama Al-Quran. Sebagaimana Hasan bin Ali pernah menyebut, dia kata, inna man kana qablakum ra'au al-Qur'ana rasaila min rabbihim. Orang dulu daripada kamu, mereka melihat Quran ni ialah surat kiriman daripada Tuhan mereka. Quran ni ada surat kiriman daripada Tuhan mereka, ini kiriman daripada Allah. Oleh kerana surat ini rasmi daripada Allah, Tuhan punya alam ini, dan pihak yang paling berkuasa dan paling tinggi kekuasaannya, maka tak boleh buat main-main. Sebab ini rasmi. Oleh kerana itu mereka yang tadabbarunaha fil lail, mereka itu membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur. Yang tadabbaru maksudnya baca dengan penuh tadabbur, yakni penuh kepahaman dan mengambil perhatian. Wa yunafidhunaha fin nahar, dan mereka melaksanakannya di waktu siang. Maknanya Quran ni kena tadabbur selalu. Gapo nama? Apa benda yang Allah Ta'ala nak suruh, apa yang nak dilarang, apa yang perlu diambil tindakan, mana kena faham lah. Kena faham. Kalau bos sekadar baca saja, tak sampai ke mana juga. Mana kena faham. Tambah-tambah kita sebagai hamba Allah ni. Jadi, kalau bos sekadar baca surat, baca Quran sepengah baca surat khabar Cina misalnya, tak faham kau satu. Tak lagi. Sebab tu, perintah Iqra' ni amat nak tekan, supaya tuan-tuan jangan buat main-main. Perintah Iqra' ni bukan saja-saja suruh baca. Cuba ambil ingatan untuk sampai bila-bila sampai mati. Perintah Iqra' ni ada beberapa tahap yang mesti kita ambil tindakan. Iqra' merupakan perintah hak sulung sekali. Perintah hak sulung sekali Tuhan waktu turun, sebelum pada turun semaya, sebelum turun perintah puasa, sebelum turun perintah-perintah jihad semua sekali dalam Islam ni, Iqra' dulu. Hak mula-mula sekali. Ini ayat betapa pentingnya Iqra', baca ni. Sebab kalau tak jadi sini, tak jadi habis hak lain. Kalau punah sini, punah habis hal lain. Kalau kurang sini, kurang habis hal lain. Sebab tu dia tak, Iqra' ni merupakan agenda nombor 1.
agenda nombor satu yang utama sekali dalam hidup. Sebab tu tiap waktu perintah Iqra' mula-mula sekali. Jadi kalau agenda nombor satu ni kita tak nombor 10 atau tak nombor akhir sekali, tak kena. Itu zalim namanya, tak betul. Tak kena awak kerja lah kata. Iqra' ni agenda nombor satu yang kita kena tak. Dia beri keutamaan dalam hidup kita. Cuma perintah Iqra' ni nombor satu sekali dia nak ambil tindakan terhadap perintah Iqra' tu sendiri. Nombor satu, Iqra', bacalah Quran ni sehingga betul. Itu tanggungjawab kita. Sebab baca Quran tu sendiri ibadat kan. Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadat umatku yang paling afdal ialah baca Quran. Sebab Quran lah yang paling istimewa dan paling besar sekali. Jadi oleh kerana dia ibadat, maka dia kena baca dengan betul. Lagi pun orang baca Quran ni status dia sebagai orang yang berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak berbicara dengan Allah ni mestilah dengan betul bacaan tu. So, jadi nak betul tu pun kena mengaji lah. Kena mengaji. Nombor dua, bacalah Quran sehingga faham. Selagi tak faham kena baca lagi. Sekarang ni banyak kemudahan tafsir, ada orang mengajar Quran. Dan kita kena baca, dan kita kena tanda lah mana tempat ayat tak faham, tanda. Hak faham dah tu tak apa. Hak tak faham, tanda. Dan kita kena belajar biar faham semua. Hak lepas dah kita baca tanda dah. Tak tanda dah, masa jari anak Melayu tanda ni. Biasa kan baca lepas gitu lah. Tak lagi, dia kena ubah. Kena tajdid dah, kena baru dah, tak boleh main cara lama. Kita beli tafsir baca satu ayat, ayat apa ni, hak berasa faham dah. Okey, tak faham, tanda. Berapa kali kena tanda belakang pun tak faham belakang kan. Kalau tanda merah kat merah belakang jadi. Tapi tak faham semua kita orang lama dah ni kan. Orang senior dah kita ni Islam, bukan mu'alaf ni, bukan orang junior, orang lama dah ni. Cuma cakna terhadap Quran tu kurang sikit. Sebab persepsi terhadap Quran tu tak apa betul. Jadi persepsi terhadap Quran tu rendah doa Quran ni. Hanya boleh puasa aja. Tidak menjadi pelbagai hidup dah, tidak menjadi cara hidup dah. Mana bacalah Quran sehingga faham. Jadi seharaplah saudara-saudari hadir pada hari ini jangan mensia-siakan apa yang kita belajar, kena ambil tindakan. Sebab apa kita tahu ni akan diaudit balik, akan ditanya balik oleh Allah Taala. Ilmu ni bukan saja-saja ni. Sama ada dia boleh pera tuai dia atau dia makan tuai. Apabila ilmu tidak diamal, dia akan makan tuai balik. Yang ketiga, kita kena baca Quran ni sehingga boleh diamalkan. Ini pun kena audit juga, kena tanda juga. Ayat ni amal dah, arahan ni ambil tindakan dah, hak ni dak lagi, hak ni dalam tindakan, hak ni dak langsung. Kena ada juga tanda-tanda tu. Sehingga kita mati, segala arahan Allah Ta'ala itu sudah pun diambil tindakan. Surat kiriman Allah yang kita baca tu sudah diambil tindakan. Sebab Tuhan akan tanya lepas pada ni, lagu mana surat arahan tu ambil tindakan ke tak? Supaya majikan kita lah juga. Supaya kita punya ketua kita, dia pejabat lah, yang akan tanya. Sebab tu kena ambil tindakan, dia kena tanda. Dan sekali kita tanda pun ada banyak dah kita ambil tindakan pun. Cuma ada lagi hak berat-berat tu belum lagi ambil tindakan dah. Yang ketiga, bacalah Quran ni sehingga kita boleh ajar orang lain pula. Sebab tu Nabi kata balighu anni walau ayah, tolong sapalah daripada aku walaupun sepatah. Maka ayah yang paling tinggi sekali ialah Al-Quranul Karim. Nombor dua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya lah. Kita kena ajar orang lain. Termasuklah orang yang paling penting kita ajar ialah keluarga kita sendiri. Sebab mana-mana keluarga kita yang
tidak dikuasai oleh Al-Quran, ataupun dia terlepas daripada penguasaan Al-Quran, dia akan dikuasai oleh syaitan. Manusia ni duduk di antara Quran dengan syaitan. Siapa dia dominan? Kalau Quran dominan, insya-Allah dia akan tunduk kepada Allah dan Rasul, tunduk kepada Quran. Tapi kalau dia ni tidak didominasi oleh Al-Quran, dia akan didominan oleh syaitan. Tak lagi dah. Manusia ni duduk di antara Al-Quran dan syaitan. Kalau dia tidak dikuasai oleh syaitan, kalau tidak dikuasai oleh Quran, dia akan dikuasai oleh syaitan. Dua tu lah. Sebab tu mengaji Quran ni kena sama-sama sepanjang hayat. Berapa dapat nak? Yang kelima, bacalah Quran sehingga boleh hafal. Sehingga boleh hafal. Tak boleh hafal semua pun sebahagian daripadanya. Dan orang Melayu kita ni banyak dah dihafal sebenarnya, cuma tidak tersusun. Kalau tersusun molek ni hafiz dah, boleh ingat semua dah. Sebab banyak dah ayat-ayat kita hafal sejak zaman kecil dulu. Dan sampai hari ni banyak dah surah-surah kita ingat. Fatihah ingat dah. Satu surah tu tak kena. Inna Ataina ingat dah. Satu surah tu. Qul huwallah ingat dah. Dia kata ni. Khawliya ingat dah. Izaja ingat dah. Cuma lam yakuni yang bimbang sikit. Lam yakuni tu panjang sikit. Nak baca lam yakuni dalam sembahyang pun cukup bimbang. Takut masuk lam yakuni tu kok itu lain. Tapi maknanya kita sudah hafal sebenarnya. Tradisi menghafal tu sudah ada, cuma tak dikembangkan. Jadi akhirnya putus di tengah jalan. Jadi kita kena hidup balik tradisi menghafal ni. Walaupun tidak pergi ke sekolah hafiz, tak apa. Kita hafal sikit ya, satu surah. Akhirnya kita menjadi hafiz. Hafiz. InsyaAllah. Supaya kita nak suruh ada Quran dalam diri kita. Nak suruh hafiz supaya orang hafiz tu payahlah. Kena suruh jadi hafiz supaya Syekh Sudais di Mekah tu memang payahlah. Syekh Sudais tu Imam Masjidil Haram Mekah ni, dia bacalah surah mana pun dalam 114 surah tu supaya baca Fatihah yang berlaku. Supaya air tak terlekat supaya baca Fatihah. Itu pun lama nak boleh setara tu dah. Tak apalah kita hafal sikit-sikit ya. Berapa ratus? Dan seterusnya bacalah Quran ni sehingga Quran dapat dimasyarakatkan. Yang kena tak? Sehingga Quran ni dapat dimasyarakatkan. Supaya masyarakat kita ni mempunyai semangat untuk nak baca Quran. Apa tu? Sebab Quran ni merupakan suatu pencahayaan kepada hidup dan rumah tangga kita. Disebut dalam hadis Nabi SAW, penduduk-penduduk langit melihat ke planet bumi, didapati rumah-rumah yang baca Quran, dia bercahaya seperti bintang-bintang. Penduduk langit tengok ke planet bumi ni boleh cas lalu. Kalau rumah tu bercahaya macam bintang cerah tu, itu adalah rumah yang dipenuhi dengan cahaya Quran, sebab ahli tu baca Quran. Tapi kalau rumah tu gelap gelap, tak nampak ke satu lah, itu rumah yang zulumat, yang penuh dengan zulumat, tak, mana ahlinya tidak baca Quran. Itu penduduk langit tengok, malaikat dan sebagainya. Jadi rumah kita tak tahulah dari segi pencahayaan luar ni cerah, dah elektrik dan sebagainya. Hak dalan, hak rohani ni bercahaya ke tak? Jadi kita harap di negeri Kelantan ni insya-Allah lah banyak rumah-rumah yang bercahaya dah. Kalau tengok dalam peta negeri Kelantan ni, tengok penduduk di Kelantan ni, walaupun gelap, tak tahu, kita harap tidak banyak peratus lah gelap, banyak cerah belakang dah. Dari segi coverage TMB pun, apa nama benda-benda elektrik pun sekarang ni dah berapa peratus dah, ada sikit lagi tak cover kan. Itu cahaya hak luar ni, hak TMB ni, tenaga nasional ni, hak cahaya hak dalam tu, hak rohani tu tak nampak kan. Kita harap negeri Kelantan juga negeri yang paling cerah di Malaysia ni, dari segi kalau tengok di atas langit ni. Mana kita nak memasyarakatkan Quran ni. Dan kalau boleh, tapi
Payah juga nak suruh jadi orang baca Quran ni jadi masyarakat. Kalau kita tengok di negeri Arab, di Mekah ke Madinah ke di mana-mana ke, negeri Arab lah, orang baca Quran tepi jalan, buah pokok, atas bah, orang pasar raya, orang baca Quran di tempat-tempat awam biasa. Dengan Quran seperti biasalah tu. Ramai. Atas bah dia duduk buah kat situ kita ni. Tempat kita ni belum dapat di masyarakat setara tu lagi. Kalau kita jumpa orang baca pun duk baca surat khabar, majalah dan sebagainya. Tak ramai lagi orang pegang Quran. Dia tidak meletakkan Quran sebagai bahan bacaan utama dan pertama. Kemudian akhir sekali bacalah Quran ni sehingga Quran ni dapat didaulatkan dalam sebuah negara. Supaya Quran ni menjadi orang panggil negara apa ni mempunyai kuasa politik. Jadi satu kemalangan yang berlaku kepada Quran ni, satu kemalangan, satu nasib malang lah, walaupun tidak semalang kitab Taurat dan Injil, tapi malang lah berlaku dalam masyarakat kita. Nasib Islam dalam masyarakat Melayu dan juga masyarakat orang Islam, sebagaimana diungkapkan mana yang ada sekarang ni, Islam ni ada lagi, tapi Islam hanya ada akidah duna muamalah, duna syariah. Akidah ada, orang percaya kepada Islam, tapi syariat Islam itu tidak dilaksanakan. Lepas tu ada akidah tapi syariatnya tidak dilaksanakan. Kemudian adanya din duna daulah, agamanya ada tapi negara yang menguatkuasakan agama tu tak ada. Itu nasib nak kan? Kalau ada pun sikit-sikit yang dikuatkuasakan. Dasar lagi ialah Quran duna sultan. Quran ada tapi power tak ada. Quran ada tapi power tu tak ada. Jadi Quran sekarang dibaca, tidak didaulatkan. Undang-undang yang diguna dalam pemerintahan negara tidak undang-undang Quran. Kita guna undang-undang barat. Hatta di mahkamah syariah pun tak boleh nak menguat kuasa sepenuhnya undang-undang Islam. Tak ada kuasa. Mahkamah syariah pun tak ada kuasa. Jadi kena tunduk kepada perlembagaan juga. Itu nasib Islam lah. Ada nasib ni kita kena bela. Itulah sudah sebagai mukadimahnya. Dan ayat yang kita nak tadarus pada hari ini, satu ayat saja, iaitu ayat yang ke-8 dah. Kita bacalah ambil sepatah. Kita baca ramai-ramai ambil berkat pada ayat ni. Kita baca Jumaat secara ramai-ramai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من
دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Sadaqallahul azim. La yanhaakumullah, Allah tidak melarang kamu, anil ladzina lam yuqatilukum, daripada berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu. Lam yuqatilukum fid din, yang tidak memerangi kamu dalam agama atau kerana agama. Walam yukhrijukum, dan tidak mengeluarkan kamu min diyarikum, daripada negeri kamu. Antabarruhum, untuk berbuat baik pada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berlaku adil terhadap mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berlaku adil. Innama yanhakumullah, sesungguhnya Allah hanya melarang kamu berkawan anil ladzina qatalukum, berkawan dengan orang-orang yang memerangi kamu fid din, kerana agama. Wa akhrajukum min diyarikum, dan mengusir kamu dari negeri kamu. Wa zaharu ala ikhrajikum, dan membantu orang lain untuk mengusir kamu. An tawallahum, larang daripada berkawan dan juga bersetia. Wa man yatawallahum, dan sesiapa yang menjadikan mereka yang memusuhi kamu dalam agama dan yang berusaha menghalau kamu itu sebagai kawan, fa ulaika humuz zalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Ini dua ayat yang menjadi perlembagaan, dia menjadi dasar, menjadi prinsip dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Islam ni dia ada dua. Mula-mula ada prinsip dia. Pertama, hubungan dengan Allah, dan satu lagi hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia ni ada dua pula. Manusia yang Islam dan juga manusia yang bukan Islam, ataupun yang kafir. Orang kafir ni pun ada tiga kumpulan pula. Ada dari klasifikasinya, orang yang tidak Islam ni ada tiga kumpulan, tiga grup, atau dikelaskan oleh Al-Quran. Nombor satu sekali ialah orang Islam yang orang bukan Islam atau orang kafir yang diistilahkan sebagai kafir harbi. Kafir harbi inilah yang disebut kafir yang yukhrijukum min diyarikum atau yuqatilukum fid din. Orang yang memerangi kamu, orang yang memerangi kamu kerana agama. Dalam konteks Rasulullah dulu juga, kafir harbi ni musyriki Mekah tu sendirilah. Musyriki Mekah ni dia ada kerajaan dia. Ada kerajaan Mekah. Yang mana kerajaan Mekah ni dia akidah kerajaan Mekah tu sendiri syirik, kafir, undang-undang pun kafir, ekonomi pun kafir, politik pun kafir, kafir belaka. Syirik belaka. Jadi apabila Nabi bawa Islam, bawa ad-din, dia bercanggah dengan akidah dan juga undang-undang dan juga peraturan dan juga segala macam yang diamal oleh musyrikin Mekah pada masa itu. Dan mereka menolak Islam, tak saya terima, tak saya kompromi sikit abuk pun untuk nak terima Islam, kecuali Islam kena terima rakyat hak dia sebagaimana mereka tawarkan kepada Nabi, supaya bekerja sama dalam bentuk
biar boleh Islam ni boleh terima juga kafir dia tu, barulah mereka boleh terima Islam. Dan jangan diusik. Apa yang sudah yang menjadi dasar kerajaan Mekah pada masa itu, jangan diusik. Jangan diubah. Biar duk mengetah lagu tu. Awak nak amal Islam amal lah, tapi jangan usik dasar awak ada. Undang-undang ada, prinsip ada, tak boleh ubah. Islam nak amal lah. Jadi lagu ni Nabi tak boleh terima. Sebab Islam ni bukan agama peribadi gitu. Islam ni menyeluruh. Akhirnya mereka mengambil pendekatan bermusuh dengan Nabi dan memerangi Nabi dan juga usir orang Islam daripada negeri Mekah. Itu ceritanya. Maka kafir lagu tu, kafir yang bersifat memerangi kamu dalam agama dan juga mengusir daripada tanah air kamu, maka itu dipanggil kafir harbi. Sampai hari ni lah. Lagi dia panggil kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ni kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam. Orang bukan Islam tapi ada perjanjian damai dengan orang Islam. Lagi dia panggil kafir yang musta'man. Musta'man ni orang kafir yang memohon perlindungan orang Islam, seperti kedutaan, peniaga-peniaga. Dia bukan warga negara Islam tapi dia minta perlindungan daripada orang Islam. Orang ada projek sini ke gapo semua sekali ke pelaburan, pelabur-pelabur ke itu orang bukan Islam, dia bukan warga negara tapi diberi perlindungan oleh negara Islam, diberi keamanan. Dan lagi dia panggil kafir zimmi. Zimmi ni kafir yang berapa iaitulah yang menjadi warga negara Islam. Zimmah tu mana tanggungjawab asal dia. Zimmah mana tanggungjawab. Zimmi mana kafir yang bersifat dia ni di bawah tanggungjawab orang Islam. Di bawah tanggungjawab orang Islam. Malana walahum, dalam kaedah Islam dia kata malana walahum, apa hak kita boleh maka dia pun boleh juga, mereka boleh juga. Wa ma alaina wa alaihim, dan apa yang kita bertanggungjawab dia kena bertanggungjawab juga, sebab mereka dari segi status warga negara sama. Dia kena bayar cukai, dia kena tunduk pada perlembagaan dan sebagainya. Hak inilah orang-orang ni, orang yang kafir yang tidak memerangi Islam, maka mereka termasuk dalam ayat ni lah. Allah tidak larang kamu terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu daripada negeri kamu untuk berbuat baik pada mereka dan berlaku adil pada mereka. Dan Allah Ta'ala suka kepada orang yang berlaku adil. Kita baca sikit. Menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, maksud berbuat baik pada mereka ialah memberi makanan, pakaian dan keduanya atau sebagainya dengan syarat seperti yang dibuat oleh Allah. Mereka tidak membunuh orang Islam kerana agama, mereka tidak menghalau umat Islam dari negeri mereka, mereka tidak membantu musuh untuk memerangi umat Islam dengan apa bentuk bantuan atau pertolongan. Sebab tu ayat ni kita baca sikit, mengikut riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan sekumpulan para sahabat, di antaranya Abdullah bin Zubair, katanya seorang wanita musyrik bernama Qatilah binti Abdul Uzza telah datang ke rumah anak perempuannya Asma bin Abu Bakar. Dan dia ni bekas isteri Abu Bakar, bekas isteri dia yang masih hopci ada lah. Asma ni anak dia, dengan membawa hadiah untuknya berupa gincu pewarna, keju dan minyak sapi. Anak dengan mak negak saya lah, walaupun berlainan agama, mari cari anak bawa makanan-makanan ini. Jadi anaknya Asma ini tidak mahu menerima hadiah tersebut dan tidak membenarkannya ibunya masuk ke dalam rumahnya. Sedih kalah nenek. Ibu nak masuk tak benar lagi lah. Sebab tak ada keputusan lagi. Sehinggalah Asma
radhiyallahu anha menghantar utusan untuk bertanya tentang hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Allah Taala menurunkan ayat ni. Itulah latar belakang dia. Allah Taala waktu ayat ni dia membenarkan berbuat baik walaupun orang itu bukan Islam. Begitu. Itu sebab turun dia. Jadi dalam kaedah Islam ni walaupun sebab turunnya khusus, tapi dari segi pelaksanaannya adalah umum. Nah, walaupun sebab turunnya bersifat lagu tu, tapi dari segi ajaran umumnya boleh digunakan di mana-mana pun, dalam isu apa pun, asalkan berkaitan dengan ayat ini. Nah, jadi dalam konteks ini kita dalam Malaysia, di Malaysia ni memang, nah, orang-orang bukan Islam di Malaysia ni dia termasuk dalam golongan mana? Dia golongan zimmi. Walaupun mereka tak suka panggil zimmi, nah, tapi zimmi itu sendiri bukan satu perkataan yang menghina sebenarnya. Zimmi maksudnya orang yang di bawah tanggungjawab orang Islam menjaga. Tapi mereka tak suka. Dia suka panggil warga negara, nah, atau pemuatin. Nah. Tapi tak apalah. Walaupun bagaimanapun, maknanya apabila seorang ini berbuat baik, apabila tidak memerangi Islam, maka kita mesti bersikap adil terhadap mereka. Baik dalam bentuk peribadi, dalam bentuk jemaah, dalam bentuk masyarakat, dan dalam bentuk negara. Kalau dalam sebab turun tadi dalam bentuk peribadi kan, dalam bentuk jemaah dan masyarakat pun kena begitu juga. Nah, kena begitu juga. Hingga sampai Nabi telah buat satu dasar. Nabi katakan, man adza zimmiyan faqad azani. Siapa yang menyakiti orang-orang di bawah orang yang bukan Islam, nah, orang yang bukan Islam yang di bawah jaga orang Islam, maknanya duduk dalam negeri Islam, dalam masyarakat Islam, dia tidak memerangi Islam, lalu dia orang Islam menyakiti dia, maka Nabi kata faqad azani, maka sesungguhnya dia telah menyakiti aku. Ayatnya Nabi memberi penghormatan kepada orang bukan Islam dan juga pelindungan kepada orang bukan Islam ni, sehingga dia kata menyakiti orang bukan Islam itu siapa kau pakai supaya menyakiti dia. Ayat betapa tingginya penghormatan Islam kepada orang bukan Islam itu sendiri. Atas dasar karamah insaniah, kehormatan manusia itu sendiri. Dasar karamah insaniah, itu dasar Islam. Selain daripada keadilan, ialah karamah insaniah, iaitulah dasar kehormatan manusia itu. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami menghormati anak Adam. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami beri rezeki-rezeki yang baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqnahu tafdila, dan kami pelebih anak Adam ini daripada makhluk-makhluk yang lain dengan kelebihan yang banyak. Itulah karamah insaniah yang kita kena, yang kita kena jaga. Dan kalau orang Islam bukan Islam setara Islam, lebih-lebih lagi lah. Pernah satu kali Rasulullah di duduk satu tempat, kemudian lalulah mayat jenazah orang Yahudi. Jenazah orang Yahudi. Lalu Rasulullah bangun menghormati jenazah itu. Rasulullah bangun menghormati jenazah itu. Lalu sahabat pun cuik Rasulullah, tegur Rasulullah, ya Rasulullah, mayat tu mayat orang Yahudi tu. Mana sahabat ni memperingatkan Rasulullah, takut-takut Rasulullah tak tahu. Takut-takut Rasulullah tak tahu mayat ni mayat seorang Yahudi yang menentang Islam lah, Yahudi ni kan. Lalu Rasulullah bertanya balik. Rasulullah kata, alaysat nafsan? Alaysat nafsan? Tidakkah dia seorang manusia? Tidakkah dia seorang manusia? Yahudi lah, tapi dia tetap manusia. Dan manusia ni dia mempunyai karamah insaniah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada kehormatan kemanusiaan. Ya wajib kita kena hormat atas dasar dia seorang manusia, walaupun dia berlainan agama.
Itu dalam soal peribadi. Dalam soal jamaah pula, apakah kita boleh bekerjasama dengan orang bukan Islam? Adakah kita boleh bekerjasama dengan orang bukan Islam? Dijawab oleh ulama kita, kerjasama dengan orang bukan Islam ni ada dua. Pertama, kerjasama yang diharamkan. Itu memanglah kerjasama yang diharamkan ni lagu mana? Iaitulah kerjasama yang yang dilakukan atas dasar untuk mengkhianati Islam, menyekak Islam dan sebagainya, atau menafikan hak Islam. Itu kerjasama tu haram, tak boleh, diharamkan. Sama dia peringkat jemaah ke, peringkat parti ke, atau peringkat negara ke, kalau kerjasama itu boleh menghalang Islam, menafikan hak orang Islam, mengurangkan apa ni, itu tak boleh. Itu memang tak boleh. Yang kedua, kerjasama yang diharuskan. Itu atas dasar wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah kamu di atas kebaikan dan ketakwaan. Kerjasama seperti ini memang ada banyak rekod sejarah dia. Dan ada satu istilah yang dia panggil tahaluf siasi. Tahaluf siasi maknanya satu perjanjian politik di antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Ini bukan benda baru, benda lama dah. Cuma duk berasa pelik itu orang tak tahu, orang tak mengaji Islam itu lain lah. Tahaluf siasi ini satu istilah yang memang sudah popular di kalangan ulama, iaitulah satu perjanjian politik di antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Seperti apa yang berlaku di popular sekali ialah perjanjian Hudaybiyah misalnya. Itu pun satu jenis tahaluf juga, satu perjanjian di antara orang Islam dengan bukan Islam dengan syarat-syarat tertentu. Dan di zaman Rasulullah memang banyak berlaku tahaluf ini, satu perjanjian damai, tidak memerangi dia, untuk kerjasama dan sebagainya, panjang cerita dia. Dalam zaman kita ni pun memang dibolehkan kalau kerjasama itu atas dasar untuk menentang kezaliman, dan untuk mencegah suatu kemungkaran yang memang tak mampu untuk dibuat dengan hanya orang Islam saja. Dalam dunia yang bermasyarakat majmuk ni tak mampu kita nak kerja seorang. Misal adanya United Nations. Walaupun United Nations ni memang banyak kekurangannya, kelemahan dia, tapi itu pun salah satu bentuk tahaluf juga. Satu bentuk perjanjian damai di antara negara-negara Islam dengan negara-negara bukan Islam. Dalam bentuk United Nations kan. Dalam bentuk ASEAN ada perjanjian-perjanjian kita orang Islam dengan orang bukan Islam. Dalam bentuk pertubuhan ASEAN. Dan banyak lagi pertubuhan dunia ini melibatkan perjanjian orang Islam dan juga orang bukan Islam. Begitulah seterusnya. Katalah parti dengan parti misalnya. Apakah tidak boleh bekerjasama parti dengan parti? Parti Islam dengan parti tidak Islam? Atau panjang cerita dia. Ini boleh rujuk dalam kitab-kitab ditulis oleh Profesor Yusuf Qaradawi dan ulama-ulama besar dunia pada hari ini. Jangan duk main sama-sama puak tak faham Islam ni. Dia khilaf dalam masyarakat Melayu dan duk perhati ada dua. Pertama, ikhtalafal ulama, khilaf di antara orang berilmu. Khilaf dia tu berdasar pada prinsip Islam, berdasar hujah Quran, berdasar hujah hadis Nabi, ijma' qiyas. Berprinsip lah maksud. Khilaf yang berprinsip. Itu dia panggil ikhtalafal ulama. Itu tak apa sebab dia ada prinsip dia. Mana orang yang berkhilaf tu ada ilmu, ada prinsip, bertolak daripada usul fiqh, qawaid fiqhiyah dan semua sekali. Itu ikhtalafal ulama. Ada selagi dia panggil ikhtalafal juhala. Khilaf lah puak-puak jahil. Khilaf juga, mung kata begitu, aku kata begini, mungkin tu macam khilaf di kedai kopi kan. Macam mana boleh buat kerjasama dengan orang bukan Islam? Macam mana begitu, macam mana? Ilmunya tak ada. Tak rujuk kepada wahyu pun, tak rujuk ke nafsu kan. Hari ini jadi masalah khilaf kerjasama
Parti Islam dengan DAP. Kerjasama ni baru je buatnya. Hak kerjasama MCA dengan Barisan Nasional tu lama dah. Tak. Ia menjadi penghalang besar Malaysia ni untuk dilaksanakan undang-undang Islam kerana ada MCA, adanya MIC. Sebab MCA dan MIC tak benar sama sekali. Malaysia ni dipanggil negara Islam. Dia tak benar. Sampai baru ni kan kita dengar satu ahli Dewan Undangan Negeri Johor menyatakan Johor dicadangkan supaya dilaksanakan undang-undang hudud. Sebab undang-undang hudud ni adalah undang-undang yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengatasi masalah jenayah dan sebagainya. Undang-undang Allah, undang-undang fitrah. Mana siapa-siapa talak hudud ni, dia bukan manusia dah sebenarnya. Dia sudah meletakkan jawatannya sebagai manusia, bukan orang dah. Sebab hudud ini hak Allah dan undang-undang yang sesuai dengan fitrah. Jadi kalau dia tertolak undang-undang fitrah, mana dia sudah menghancurkan fitrahnya. Dia bukan orang dah tu. Sebab tu akhir-akhir ni kita tengok dah semula kembali. Yang boleh faham semula sikit-sikit dah. Dan ini adalah hak Allah. Undang-undang Islam ni hak Allah, bukan hak siapa-siapa, bukan hak PAS, bukan hak siapa. Undang-undang Allah. Undang-undang tu yang punya langit dan bumi ni. Mana orang yang mencabar hudud, orang mencabar undang-undang jenayah Islam, dia mencabar Allah Ta'ala, bukan mencabar manusia. Jadi kita kena buat kerjasama dengan orang kafir, orang bukan Islam yang menghalang. Itu tak boleh. Sehingga apabila bunyi saja ahli Dewan Undangan Negeri sebut nak buat undang hudud, apa kata MCA? Presiden MCA kata mana? Dia kata orang di China orang hilang akal. Orang hilang akal. Mana parti ini sudah menyatakan parti yang anti-Islam. Dan dia telah mengatakan bahawa kalau Malaysia dilaksanakan undang-undang hudud, kita sudah undur ke belakang. Itu menunjukkan dia sudah anti-Islam. Dan 50 tahun lebih Malaysia ni duk mengetah dengan undang-undang bukan Islam. Itu merupakan syirik nasional. Orang tak khabar bagian ni. 50 tahun lebih kita berpuasa, tapi kita masih lagi duduk mengamalkan syirik nasional. Syirik yang melibatkan semua kerajaan dan rakyat. Bukan syirik peribadi. Sebab menduakan undang-undang itu syirik. Siapa dia kata? Quran kata, hadis pun kata, ulama pun lagu tu. Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka itu ada lagi sekutu-sekutu syirik-syirik? Di mana mereka itu membuat undang-undang, mengubah undang-undang, dalam hal yang tidak diizin oleh Allah. Hak undang-undang hak buat jalan raya, apa-apa undang-undang udara, laut, tu tak ada masalah lah. Hak yang diizin oleh Allah sebab itu luar. Tapi dalam agama, dalam ad-din, dia ada undang-undang dia. Siapa-siapa mencabar hak ini, dia mensyirikkan Allah. Itu dia. Dan satu kali Adi bin Abi Hatim pernah menghadap Rasulullah SAW dan Rasulullah baca ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang Yahudi dan Kristian telah menjadikan pemimpin-pemimpin mereka sebagai Tuhan, sebagai Rabb, Arbab, selain daripada Allah. Adi yang baru masuk Islam ni dia Kristian, pakai cross lagi, pakai tali leher cross. Dia kata tak ada Rasulullah dalam masyarakat Yahudi Kristian di mana mereka itu bertuhan kepada pemimpin mereka, menjadikan pemimpin sebagai Tuhan. Tak ada. Lalu Rasulullah jawab balik, apakah kamu ataupun mereka orang Yahudi Kristian ini tidakkah mereka itu telah melakukan satu perbuatan di mana mereka itu membolehkan apa yang Allah Ta'ala kata tak boleh, dan mereka kata tak boleh kepada apa hak Tuhan kata boleh. Pemimpin-pemimpin mereka itu bertindak dengan menggunakan kuasa peribadi mereka. Hak Allah kata boleh, dia kata tak boleh. Satu jenayah besar. Hak Allah Ta'ala kata boleh, dia kata tak boleh. Hak Allah Ta'ala kata tak boleh, dia kata boleh. Dia membolehkan apa hak Tuhan kata tak boleh, dia kata tak boleh, kata boleh. Adi kata, kalau gitu ada Rasulullah. Kalau kita ada, di mana
pengikut mereka ni ikut pemimpin mereka. Dan pemimpin kata gitu, maka rakyat pun ikut pemimpin. Dengan mengenepikan hak Allah. Dia ikut pemimpin, dan pemimpin kata tak boleh, dia pun tak boleh kata. Pemimpin kata boleh, boleh kata. Dengan tidak merujuk kepada hak Allah dan wahyu Allah Ta'ala. Maka jawab Rasulullah, tilka ibadatuhum, itulah maknanya syirik beribadat kepada mereka. Dan ibadat ni tak nanti kau rokok sujud. Ibadat ni ta'at tu. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tak boleh ta'at pada makhluk. Dengan ta'at tu deraka kepada khaliq, pada Tuhan. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Wahai anak Adam, tidakkah kamu sudah berjanji? Kami sudah berjanji dengan kamu bahawa kamu alla ta'budu syaitan, bahawa kamu tidak beribadat kepada syaitan. Apa makna beribadat kepada syaitan di situ? Bukan makna rokok sujud ke syaitan. Tak ada orang rokok sujud ke syaitan, hak biasa gini. Ta'budu syaitan di situ dengan makna ai tuti'u syaitan, iaitu kamu taat pada syaitan. Tak bersyahadat syaitan manusia ke, syaitan jin ke, kamu taat kepada syaitan dengan mengenepikan hak Allah, itu maknanya beribadat pada syaitan. Kemudian prinsip tahalluf Islam ni, tahalluf Islam yang dilaksanakan di Malaysia sekarang ini, dia ada prinsip dia. Dia ada prinsip dia, di mana prinsip ini mesti dipersetujui oleh dua pihak. Kalau tidak, tak boleh bertahalluf. Nampak? Prinsip yang memang dalam tahalluf Islam mestilah orang panggil, nombor satu sekali ialah berlaku adil. Mana seseorang itu mesti mengiktiraf hak masing-masing. Apa yang kita sedia maklum, mana disepakati dalam perkara, mana bersatu dalam perkara yang disepakati, dan hormat menghormati dalam perkara yang berbeza yang tidak bercanggah dengan syarak. Misalnya dalam pilihan raya. Dalam pilihan raya sudah ada satu pakatan tahalluf, di mana orang Islam tidak akan boleh benih kalau bertanding dalam kawasan orang tidak Islam. Kawasan orang Cina, kalau kita pergi bertanding seorang-seorang, tak akan boleh benih. Jadi kita buat satu tahalluf, satu perjanjian, orang bukan Islam bertanding kawasan dia, dan orang Islam bertanding kawasan kita. Kalau benar, kita bekerjasama untuk membasmi kezaliman, pengkhianatan dan juga penyelewengan. Atas dasar keadilan dan juga atas dasar Islam. Tu. Mana bekerjasama untuk menentang kezaliman. Begitu. Dan prinsip keadilan, menghormati hak masing-masing, dan prinsip untuk sama-sama orang panggil menentang kezaliman, itu pun termasuk juga. Supaya kita terlekat kereta di tengah jalan. Kereta terlekat tengah jalan. Di kebetulan orang bukan Islam lalu, tolong tolak kereta kita. Tak ada masalah. Sebab tujuannya nak suruh lepas kereta tu daripada terlekat di situ. Jadi kita boleh bekerjasama di atas batas-batas yang dibenarkan oleh prinsip-prinsip Islam, terutama kezaliman. Sebab kezaliman ni dia tak kira siapa. Orang Islam pun merasai, dan orang tidak Islam pun merasai. Apabila hak dinafikan, hak ni, misalnya penafian hak royalti minyak Kelantan. Penafian hak royalti minyak Kelantan ni satu jenayah besar. Satu jenayah besar. Dan barang ni kalau bulan-bulan puasa sepatut tak berlaku barang tu. Tidak, di mana takwa kita ya? Macam mana seorang yang berpuasa dan bertakwa boleh menafikan satu perjanjian rasmi begitu rupa? Tak boleh berlaku. Tak bercanggah dengan dasar takwa yang dianjurkan oleh puasa itu sendiri. Jadi oleh kerana penafian ini satu kezaliman, dia melibatkan orang bukan Islam, dia melibatkan orang Islam. Maka untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini, boleh dibuat tahalluf siasi untuk mengatasi kezaliman yang dialami oleh orang-orang Islam dan bukan Islam. Itu panjang lagi lah kena bicara tahalluf siasi ini. Jadi saudara-saudara setakat itulah dulu. Marilah kita sama-sama buat kesimpulan bahawa kita semua ni kena biar faham molek konsep
orang kafir itu sendiri, dan hubungan kita dengan orang kafir ni ada banyak kelas bukan satu kelas. Ada kafir harbi, kafir muahad, kafir musta'man, kafir zimmi. Cara kelas tu hubungan kita pun dia diatur oleh syarak, diatur oleh syarak. Insya-Allah maknanya nak belajar dalam bab tahallul ni kena sukulah pula ni, sebab sejarah tahallul ni panjang cerita dia di zaman Rasulullah di zaman Khulafaur Rasyidin sampai kalah di zaman kita sekarang. Akhir sekali marilah kita peringat balik Rasulullah SAW pernah sebut orang puasa ni di kalangan umat Muhammad dia boleh 5 perkara. Dia dapat 5 perkara. Yang barang ni tak diperoleh oleh umat-umat sebelum pada ni. Umat Muhammad saja ini special punya. Nombor 1 umat Muhammad dapat nombor 1 bau mulut orang berpuasa ini lebih harum, lebih sedap di sisi Allah lebih pada kasturi lagi. Ini di sisi Allah di Malaysia support bau musuh juga jadi kena jagalah juga, jangan duk tuak kosong-kosong mentang-mentang bau sedap di sisi Allah kita pergi luah kosong-kosong tak boleh. Di sisi Allah orang puasa yang walaupun mulutnya bau tapi dihormati oleh Allah sehingga bau mulut tu sangat harum di sisi Allah. Itu keistimewaan pertama. Yang kedua, orang berpuasa ni juga diminta ampun oleh ikan di laut. Ikan laut ni berapa juta agak-agak? Ikan duduk dalam laut lah ni. Tak tahulah banyak diminta ampun, ikan direti bersama dengan bulan Ramadan. Dia ada memohon ampun kepada Allah pada orang berpuasa sampailah dia buka puasa. Kalau orang puasa lah, kalau tak puasa tak lah. Yang ketiga kelebihan yang terhubung pada umat Muhammad ni di bulan puasa ni ialah diberi keamanan sepenuhnya daripada gangguan syaitan. Kawalan sepenuhnya terhadap gangguan syaitan ni tak ada. Tentunya tak boleh kata berlaku juga ragu baik lah bukan bulan puasa ni ke mana, curi dan sebagainya. Itu bukan tak nak jahat syaitan dah. Biasa kalau bulan tak puasa ni syaitan kan. Di bulan puasa tak boleh jahat syaitan dah. Jadi kalau berlaku juga kejahatan tu, itu syaitan jadian dia panggil. Dia pula jadi syaitan. Manusia tu jadi syaitan. Yang ketiga, yang benar. Pertama tu bau sedap, yang kedua ikan. Yang ketiga, yang keempat. Yang keempat Allah Taala berkata kepada syurga. Allah Taala bersiap-siap syurga dan berkata kepada syurga, wahai syurga, kamu akan menerima hamba-hambaku, tidak lama lagi kamu akan menerima penduduk-penduduk daripada kalangan umatku yang berpuasa. Allah Ta'ala wayak ke syurga. Dan akhir sekali orang yang berpuasa diampun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhir bulan Ramadan. 5 perkara ni adalah special untuk umat Muhammad yang tak berlaku di zaman atau di umat-umat yang lain. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala.